Kami akan membentangkan mengenai peperiksaan akhir Project Base ECS 2353 Persekitaran Pembelajaran Kanak-kanak. Tajuk tugasan kami adalah modul permainan outdoor play. Sebelum saya memulakan penerangan, saya ingin memperkenalkan nama saya dan ahli kumpulan saya. Nama saya adalah Nur Izzati binti Airul Azman yang nombor metrik 42030011891. Nama saya Nur Amira binti Mat Adri, nombor metrik 420300901. Assalamualaikum, nama saya Nurin Farisha binti Tuah, nombor metrik saya 42030011101. Nama saya Nur Ira Kamarina binti Nur Azrin, bernombor metrik 420301251. Nama saya Nur Karanisa Atira binti Kamarudin dan nombor metrik saya 42030011341. Ini adalah subtopik yang kami akan bincangkan. Yang pertama adalah pengenalan, yang kedua kepentingan bermain, yang ketiga contoh permainan dan alatan yang digunakan, yang keempat adalah langkah penyediaan dan permainan, yang kelima adalah kesimpulan. Permainan luar kanak-kanak semakin diakui penting membina kecergasan badan dan kecergasan minda. Selain dari aspek fizikal, permainan ini juga membantu kanak-kanak menguasai kemahiran asas motor kasar. Cara kanak-kanak bermain di luar berbeza dengan permainan mereka di dalam kelas. Ia cenderung lebih aktif secara fizikal. Kanak-kanak melaporkan merasa lebih bebas ketika bermain di luar dan persekitaran luar berpotensi mendedahkannya kepada unsur-unsur semula jadi dan udara terbuka. Selain itu, dapat menggalakkan perkembangan kognitif dan sosial dengan memberi lebih banyak cabaran kepada kanak-kanak dan perubahan keadaan dan keadaan penekanan tekanan. Terdapat beberapa kepentingan bermain luar outdoor play. Yang pertama adalah mencipta daya graviti. Melalui permainan di luar kelas, kanak-kanak mampu memperkembangkan lagi daya kreativiti mereka. Hal ini kerana kanak-kanak diberi peluang untuk menerokai sesuatu perubahan di mana mereka akan mencipta satu idea dalam mereka cipta itu. Melalui permainan di luar kelas, kanak-kanak juga berpeluang untuk meningkatkan lagi tahap perkembangan fizikal mereka secara aktif. Ia juga merupakan satu saluran yang dapat mengeluarkan tenaga yang berlebihan, di mana apabila disimpan, ia akan menyebabkan kanak-kanak gemetar, merakam dan terlalu aktif. Permainan di luar kelas juga dapat meningkatkan kemahiran koordinasi badan, menggalakkan kematangan motor halus dan motor kasar, serta mempelajari konsep ruang. Contohnya, pembesaran kanak-kanak 5 tahun adalah perlahan tetapi berterusan. Mereka telah mahir mengawal otot-otot penting. Kebanyakan mereka sudah mempunyai daya penyimbangan yang baik. Di samping itu, perkembangan sosio-emosi juga membolehkan kanak-kanak melepaskan ketegangan yang disebabkan oleh halangan daripada persekitaran terhadap tingkah laku mereka. Melalui bermain bersama-sama kawan mereka juga menyelesaikan masalah sosial apabila berlaku. Selain itu, kanak-kanak juga dapat belajar menjadi pemimpin dan pengikut di samping belajar bekerjasama dan bertolak ansur. Akhir sekali adalah proses pembelajaran. Apabila kanak-kanak bermain di luar, mereka juga
belajar tentang alam semula jadi. Mereka mengembangkan wawasan tentang bagaimana bunga mekar, bagaimana rama-rama terbang, bagaimana pokok tumbuh, bagaimana pasir mendapat warna dan sebagainya. Ini menimbulkan rasa ingin tahu di kalangan mereka. Mereka mula mengambil risiko, mencuba permainan berbeza, memahami apa yang mereka suka dan belajar bangkit selepas kejatuhan. Bermain permainan juga membantu mereka memahami kepentingan peraturan. Kepentingan bercucuk tanam pokok cili yang pertama adalah apabila mereka menanam pokok cili, mereka akan memahami dan mula belajar tentang sebab dan akibat. Tumbuh-tumbuhan perlukan air. Jika mereka tidak menyiram pokok, pasti ia akan layu dan mati. Jika mereka tidak bersihkan rumpai-rumpai lain di sekeliling pokok, pasti rumpai-rumpai itu akan bersaing untuk mendapatkan air dan nutrien untuk hidup. Kanak-kanak secara tidak langsung, mereka belajar ilmu tumbuh-tumbuhan, serangga perosak, cuaca, persekitaran dan nutrien. Manakala kepentingan menanam pokok cili adalah mereka juga akan belajar untuk bersabar. Pokok memerlukan perhatian untuk tumbuh subur. Jika dibiarkan sahaja tanpa disiram, dijaga maupun dipantau, ia pasti akan terbiar ataupun mati. Ia melatih kanak-kanak untuk sabar menunggu setiap fasa perkembangan pokok yang ditanam oleh hasil tangan mereka sendiri. Jika mereka tidak sabar menunggu dengan menyiram air sebanyak-banyaknya, pasti pokok itu akan mati kelemasan juga. Akhir sekali, kepentingan bercucuk tanam adalah merangsang rangsangan deria kanak-kanak. Deria kanak-kanak masih baru dan memerlukan rangsangan yang berterusan. Aktiviti menanam pokok cili ini mampu merangsang deria, terutama sentuhan dan bau. Mereka mampu mengenali apa itu kasar, lembut, busuk dan cantik. Ini adalah pembelajaran secara semula jadi yang tiada nilai harganya. Bercucuk tanam adalah aktiviti menyeronokkan dan baik untuk kanak-kanak. Bermain dalam kotoran mungkin perkara pertama yang menarik kanak-kanak untuk berkebun. Tetapi proses itu mengandung manfaat yang banyak untuk mereka dan seisi keluarga. Seterusnya, contoh permainan. Kami sekumpulan telah bersetuju untuk memilih permainan luar yang bermanfaat untuk kanak-kanak adalah bercucuk tanam. Bercucuk tanam juga mempunyai dua jenis. Yang pertama mempunyai tanaman yang terhaid. Tetapi itu tidak bermaksud yang kanak-kanak tidak boleh melakukan permainan ini hanya disebabkan tidak mempunyai tanaman seperti tanah. Malah, ibu bapa boleh menyediakan alatan yang bercucuk tanam seperti pasu, pencedok dan baja tanah. Dengan cara jenis ini juga, kanak-kanak boleh melakukan pelbagai aktiviti dalam menghiaskan pasu bersama tanaman tersebut. Yang kedua pula, mempunyai ruang tanaman yang luas di mana kanak-kanak bebas untuk menanam pelbagai tanaman dan kanak-kanak akan dapat meningkatkan lagi kelebihan pengalaman mereka dalam melalui permainan bercucuk tanam ini seperti menguatkan lagi bakat motor halus setiap kanak-kanak. Alatan yang digunakan yang pertama sekali pasu. Pasu adalah sejenis bekas untuk mengisi hasil baja tanah dan anak pokok cili ke dalam bekas tersebut. Yang kedua pula adalah botol.
Botol mempunyai dua kegunaan dalam permainan ini. Yang pertama, untuk mengisi air dan menyiram hasil tanaman tersebut. Yang kedua pula, botol juga boleh dijadikan sebagai bekas jika tidak mempunyai pasu. Yang ketiga, pencedok tanah. Peralatan yang penting dalam bercucuk tanah dalam masa yang sama untuk memudahkan kanak-kanak menggunakannya semasa bermain dengan tanah dan tanaman tersebut. Yang keempat pula, anak pokok cili. Ini adalah sebagai benih hasil tanaman yang kanak-kanak akan menanamnya. Yang kelima, baja tanah. Sebelum mengisikan anak pokok cili, kanak-kanak perlu mengisikan terlebih dahulu baja tanah ini sebagai untuk menguatkan lagi hasil tanaman anak pokok cili itu. Yang keenam, bekas siram air. Peralatan ini juga untuk memudahkan mereka menyiram air setiap hari ke tanaman tersebut. Akhir sekali, yang ketujuh, batu hiasan. Kanak-kanak boleh mencuba menghias di dalam tanaman tersebut seperti meletakkan batu berwarna-warni ini. Dan kanak-kanak juga boleh menghias seperti melukis pada pasu tersebut untuk mencantikkan lagi hasil tanaman yang mereka lakukan. Langkah penyediaan dan permainan. Pertama, kanak-kanak masukkan tanah yang telah disediakan ke dalam pasu atau pembekas dengan menggunakan pencedok tanah. Kedua, kanak-kanak diminta untuk mengambil anak pokok cili yang telah disediakan oleh guru. Ketiga, setelah mengambil anak pokok cili daripada guru, kanak-kanak diminta untuk meletakkan anak pokok cili ke dalam pasu atau bekas yang berisi tanah. Keempat, setelah memasukkan anak pokok cili ke dalam pasu atau bekas, kanak-kanak diminta untuk menambahkan tanah ke dalam pasu atau bekas tersebut. Kelima, kanak-kanak diminta untuk mengambil botol kosong dengan mengisi air ke dalam botol tersebut. Akhir sekali, setelah mengisi air, kanak-kanak diminta untuk menyiram pasu atau bekas yang berisi anak pokok cili tersebut. Setelah selesai menanam, mengisi air dan menyiram anak pokok cili, kanak-kanak diberi pilihan sama ada ingin meletakkan hiasan pada pasu atau bekas tersebut. Peringatan untuk kanak-kanak untuk sentiasa menyiram anak pokok cili supaya anak pokok cili menjadi subur. Tambahan untuk kanak-kanak, jika ingin membuat hiasan pada pasu atau bekas seperti contoh ini, digalakkan untuk kanak-kanak melakukannya. Kesimpulannya, aktiviti berkebunan dijalankan di luar kelas ini dapat memberikan pelbagai faedah dan pembelajaran yang bermakna kepada kanak-kanak. Bukan sahaja kanak-kanak dapat bermain, tetapi mereka turut didedahkan dengan pengetahuan tentang cara untuk berkebun. Hal ini juga dapat meningkatkan kemahiran praktikal kanak-kanak dan agar mereka tidak berasa kekok ketika melakukan aktiviti berkebun ini. Ini adalah kerana kami mendapati bahawa setengah kanak-kanak masih berasa takut untuk terlibat dengan aktiviti seperti ini kerana ada yang menganggapnya kotor dan menakutkan. Oleh itu, guru dan ibu bapa perlulah bijak dalam menarik minat kanak-kanak untuk melakukan aktiviti seperti ini. Selain daripada kemahiran praktikal dan meningkatkan motor halus, kanak-kanak dapat diajar tentang kelebihan berkebun. Berkebun juga mendidik mereka untuk lebih berani bermain dengan persekitaran yang kotor dan memerlukan mereka untuk terlibat dengan kekotoran.
Ia merupakan satu aktiviti yang bagus untuk merangsang minda dan cara pemikiran kanak-kanak terhadap persekitaran di luar kelas. Hal ini turut dapat membuatkan kanak-kanak lebih menghargai alam sekitar dan memupuk sikap sabar dan tekun. Dengan ini, dapat dikenal pasti bahawa aktiviti berkebun ini merupakan satu platform pendidikan yang bagus kepada kanak-kanak kerana ia dapat membuatkan kanak-kanak mudah mesra dengan keadaan di luar kelas, mendapat pengetahuan dan pengalaman sebenar serta meningkatkan segala kemahiran yang ada pada mereka. Dari situ sahaja, kanak-kanak sudah dapat mempelajari dan menguasai banyak perkara. Malah, aktiviti berkebun ini juga tidak rumit, mudah dan seronok bagi kanak-kanak untuk meneroka.